Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa khabar kepada anda semua fans Harimau Malaya. Alhamdulillah dikurniakan Tuhan rezeki untuk kita berjumpa sekali lagi. Kali ini kita nak bawakan kepada anda sukan, isu berkaitan sukan juga, tapi yang lebih menyentuh perasaan sikit, melibatkan golongan OKU di negara kita. Okey, dan untuk pengetahuan anda, tak lama lagi pada 1 hari bulan Jun kita akan menyertai Kelab Bola Sepak CP Selangor akan menyertai satu kejohanan di Barcelona. Dan bersama saya sekarang pengurus pasukan Kelab Bola Sepak CP Selangor, iaitu Encik Muhammad Tarmizi bin Abdul Wahab. Saya panggil Abang Mizi boleh? Boleh. Sihat Abang Mizi? Alhamdulillah sihat. Ya, so untuk anda semua yang belum pernah dengar tentang bola sepak CP, boleh tak Abang Mizi ceritakan sedikit apa itu bola sepak CP? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Okey, untuk bola sepak CP ni adalah dia khusus pada golongan orang kurang upaya, yang mana dia melibatkan fizikal yang juga saraf neuro. Jadi kat sini peluang ruang untuk mereka dalam sukan bola sepak tu ada. Tinggal lagi benda ni di Malaysia, di Selangor lah, kita ambil Selangor di Selangor kita dalam proses mengorak langkah untuk pembangunan. Walaupun benda ni kita ada di kalangan pemain kita yang telah menyertai pasukan kebangsaan, mewakili Malaysia di kejohanan sukan Asia Para Games. Jadi kita terus keluarkan bakat-bakat dan melalui kelab ni untuk mewakili negara selain daripada mewakili Selangor lah. CP tu maksud cerebral palsy, betul ya? Yeah. Jadi dalam setiap pasukan yang bertanding tu akan ada kategori-kategori CP tu lah kan, dalam setiap pasukan tu. Abang boleh secara ringkas ceritakan sikit tak? Okey, untuk kategori dalam sukan bola sepak CP ni, untuk format yang terbaru ni dia ada 3 kumpulan. FT1 iaitu C5 dan C6, untuk FT2 C7 dan FT3 untuk C8. Kat situ. Jadi itu dari segi C ni adalah kecacatan dia. Okey, faham. Okey. So, kalau kita nak abang ceritakan semula tentang Kelab Bola Sepak CP Selangor tu sendiri, bila ditubuhkannya bang? Okey, untuk makluman, Kelab Bola Sepak CP Selangor ni ditubuhkan sudah hampir 4 tahun yang lepas. Benda ni kita mula peringkat awal kita melalui persatuan NGO ni, Persatuan Kebajikan. Di situlah kita mula menubuhkan Kelab Bola Sepak CP ni. Oh, bermaksud kelab ni di bawah NGO? Ya, betul. NGO apa bang? Sejiwa. Okey. Jadi bila mana di situ, sebab kita melakukan kerja-kerja kebajikan ni, kita berjumpa dengan golongan orang upaya ni. Jadi di sinilah bila kita mengenal pasti yang mereka ni ada peluang. Sebab abang pun dah telah mengikuti kursus kejohanan kursus kejurulatihan bola sepak. So abang bawa 2 kategori sebenarnya, CP dan juga LD. So dalam pada masa yang sama, peluang yang ada tu kita kongsi dengan mereka yang golongan ID, so yang CP. So kita ketengahkan mereka, sebab pada abang golongan orang kurang upaya ni, kalau kita betul-betul fokus membantu pada mereka, di sebalik kekurangan tu dia ada kelebihan dia, dan dia boleh pergi pencapaian lebih daripada 100%. Tinggal lagi sokongan, rangsangan kepada mereka. Jadi kalau pasukan bola sepak tu sendiri abang tubuhkan bila? Maksudnya bila start bermainnya, yang bawah CP Selangor ni? Okey, bawah CP Selangor ni kita mula 2014. Sebenarnya. So dalam 8-9 tahun lah. Yes. Okey, so dalam 8-9 tahun ni apa yang abang pernah sertai? Ada kejohanan ke, ataupun abang masih dalam proses untuk buat klinik untuk mereka belajar bermain ke, ataupun kita sebenarnya dah berada pada satu tahap yang boleh dibanggakan? Boleh cerita sikit? Okey, untuk 2015 kita pernah bawa pemain daripada Selangor sendiri mewakili pasukan Malaysia di kejohanan Asia Para Games di Singapura. So 2017 pun sama juga. Jadi untuk di peringkat Selangor ni, kita memang mencari bakat-bakat yang baru. Sebab apa? Kita nak ketengahkan mereka ni. Sebab bila mana ada saluran ataupun peluang platform untuk mereka ni, jadi mudah. Jadi mereka ada di kalangan family ni yang ada mempunyai anak OKU fizikal, tapi ke mana hala tuju dia bila mana dia minat dalam sukan bola sepak tu. Jadi dengan sebegini rupa perjalanan tersebut, maka kita dapat membantu
Dan untuk makluman juga, sukan tak kira pada saya, kita ambil bola sepak, sebenarnya ini adalah sebahagian daripada terapi juga. Sebab kita nak develop dunia confidence level itu. Jadi daripada situ berbalik pada pencapaian. Okey. So maknanya kita pernah bawa mereka ni di peringkat Selangor, macam katakan tadilah. Okey. Ada pada 2015 di Asia Para Games kita dapat nombor 4. Di KL 2017 kita dapat nombor 3. Semakin baik dia. Dan kita di peringkat kita pernah dapat jemputan di Thailand 2019. Okey, di mana situ kita alhamdulillah kita memenangi kejuaraan tersebut. Dan di situ kita berjumpa dengan Thailand, ada Korea Selatan. Sebenarnya dekat sini juga kita mempunyai pemain-pemain yang berbakat yang perlu diketengahkan. Sebab ada di antara pemain-pemain kita ni, bila sebut je nama mereka, pasukan lawan gerun. Betul? Sebab apa tu? Sebab dari segi prestasi mereka tu sendiri. Penjaring terbanyak ke? Saya tertarik bila abang kata aktiviti ni sebenarnya sebagai satu terapi juga untuk diorang. Jadi dari segi pergerakan fizikal, komunikasi diorang, untuk keyakinan diri. Abang nampak tak perbezaan kalau mungkin ada pemain yang awal dulu karakter dia macam ni, tapi lepas bermain bola secara aktif dia lebih bersemangat ke? Ada nampak benda tu depan mata? Benda tu jelas. Sebab ada sebelum ni pemain yang dia rasa yalah dia dalam keadaan kekurangan, bila mana dia bersama dengan kita support dia. So selepas daripada tu dia tidak ada rasa segan, rasa malu. So dia lebih yakin bila berhadapan dengan masyarakat. Sebenarnya kita nak libatkan juga masyarakat dalam konteks ni supaya membantu golongan tersebut lah. Okey. Tak ada pergerakan yang boleh dibuat tanpa dana, bang. So setakat ni macam mana dana daripada siapa yang support? Mudah atau susah untuk dapatkan dana? Okey, kalau nak ceritakan dana, terus terang saya katakan dana kebanyakannya duit poket sendiri dah tentulah keluar. Duit poket sendiri. Lepas tu ada daripada penyumbang-penyumbang pribadi. Maksudnya dia masuk ke dalam NGO, pertubuhan, dalam NGO. So di situlah kita guna pakai. Maksudnya ini juga pergerakan mereka ni adalah hasil sumbangan orang ramai secara individu lah. Ada juga syarikat, ada juga pemimpin setempat yang menyalurkan sumbangan. Jadi kalau katakan tahap sekarang, sumbangan tu mencukupi atau sebenarnya masih diperlukan lagi kalau lebih ramai yang boleh membantu? Kalau nak kirakan dari segi sumbangan ketika ini untuk ke Barcelona, memang amat memerlukan lah. Perlukan lagi. Sebab kita berdepan dengan perbelanjaan, perjalanan, penginapan. Sebab kos yang tinggi sebenarnya. Kalau dulu saya pernah bawa ke India, dia menggunakan nilai rupi, dia kecil. Tapi yang ni euro dia punya kos, dia punya beza dia memang tinggi lah. So diharapkan kalau ada individu ataupun mana-mana pihak yang prihatin di luar sana yang sudi membantu, bolehlah nanti kita bantu untuk hubungi NGO sejiwa, bang, ya. Okey, itu dari segi dana. Apa lagi cabaran macam abang untuk menguruskan pemain-pemain, mungkin nak meyakinkan family dia orang untuk bagi pemain tu beraksi? Ada tak cabaran-cabaran lain macam tu, bang? Dia dari segi cabaran, bila mana pemain ni sendiri dah memang daripada peringkat awal dia dah minat dengan bola sepak, family dia alhamdulillah banyak yang menyokong. Jadi di situ sebenarnya tak ada masalah, kecuali pada peringkat yang mula-mula ataupun yang baru nak bersama dalam sukan bola sepak. Ini pengalaman yang mana kita pernah terima pemain yang dia tak pernah sepak bola. I see. Tapi ada minat. Tapi dia jiwa dia dah minat, dia ada pada dalam sukan bola sepak, sampaikan mak dia sendiri pun rasa terkejut. Ini pemain wanita. Wanita. Jadi bila mana kat situ cakap dia tak pernah sepak bola dan parent dia tak pernah tengok dia bermain bola. Jadi tiba-tiba bila dia nak main bola, parent dia terkejut lah. So bila kita terima pula pemain ni tadi, jadi penerimaan dia peringkat awal dengan kita agak sukar. Cakap macam cerita Piramli lah, langsung tak ada bunyi. Komunikasi dia. Tapi bila selepas beberapa sesi latihan, alhamdulillah kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. I see. Okey, saya nak minta Abang Mizi ceritakan sikit tentang kejohanan Piala Dunia Klub Bola Sepak CP yang akan berlangsung ni. Berapa pasukan yang akan bertanding,
selepas beberapa sesi latihan ni, apa harapan jangkaan untuk tim kita? Okey, sudah pasti harapan adalah kemenangan. Sebab ini adalah kejohanan Piala Dunia antara kelab yang pertama kali diadakan di dunia. Jadi kita berada dalam kumpulan B, iaitu CP Selangor, dan kita bersama dengan England, USA dan juga Spain, tuan rumah. Jadi bila kita mengkaji dari segi corak permainan lawan, kita tidak perkecilkan lawan. Matlamat kita kat sini, kita nak terus melangkah, terus maju ke hadapan, dan memang kita ada target. Kita target sebab penyertaan kali ini adalah sebanyak 8 pasukan, yang mana 2 kumpulan, A dan B. Kita dalam kumpulan B. So pastinya target kita berada dalam 4 kelompok pasukan yang terbaik. Semifinal lah. Ya, semifinal. Dan bila di tahap semifinal, kita akan all out. Memang kita nak genggam yang nombor 1 lah. Okey, so far progress latihan semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah. Dari segi latihan, benda tu mengikut perancangan, dan jurulatih kita pun alhamdulillah kami tak salah. Persatuan tidak salah memilih jurulatih. Komitmen dia, dan juga di sini ingin saya jelaskan, nyatakan support daripada tempat yang membenarkan kami berada di sini, menginap sini, adalah PLPP Bangi, yang mana dia amat memahami dan memberi ruang dan peluang kepada kami sendiri, dan memudah dan melancarkan lagi kami punya perjalanan dalam persiapan ke kejohanan Piala Dunia kelab-kelab antara dunia. Okey. So akan berangkat tu bila tarikhnya, bang? Kalau ikutkan kita punya perjalanan, kita akan pergi pada 30 hari bulan 5 ni lah. Okay, sebab perjalanan mengambil masa lebih kurang 18 jam 40 minit. Sebab game 1 hari bulan. Okay, so untuk pertandingan ni semua dah sedia. Harapan abang lah, harapan lepas kejohanan untuk pemain, untuk CP Bola Sepak Selangor, apa harapan abang untuk masa akan datang? Harapan saya secara jujur, masa saya katakan tadi, kita nakkan satu pusat, center, kalau boleh akademik bola sepak, yang mana golongan di luar sana tu boleh terus kepada kami dan terus bersama kami mengembangkan sukan bola sepak di CP ni di Selangor, dan secara tak langsung boleh pergi ke peringkat lebih tinggi, boleh berada dalam pasukan kebangsaan yang terus mengharumkan nama Selangor dan juga nama Malaysia. InsyaAllah. Niat murni insyaAllah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau ada pihak di luar sana yang bermurah hati, yang prihatin untuk bantu, boleh nanti kita bantu untuk dekatkan anda dengan NGO sedia untuk bantu pasukan Kelab Bola Sepak CP Selangor. Okey, terima kasih kepada Abang Mizi kerana sudi luangkan masa. Alhamdulillah banyak yang kita tahu sedikit latar belakang tentang bola sepak CP Selangor, dan lepas ni kita akan cuba dapatkan seorang pemain. Kita nak tahu apa perasaan menjelang kejohanan pula. Okey, jumpa lagi. Okey, tadi kita dah bersama dengan Abang Mizi, pengurus pasukan, dan saya dapat berpeluang bercakap dengan saudara Adre Huzair, Kapten pasukan Kelab Bola Sepak CP Selangor. Sihat bang? Alhamdulillah. Hari ni training macam mana semua? So far progress? So far okey, mengikut plan. Tak ada apa-apa masalah. Semua dalam keadaan motivasi yang tinggi, semangat? Motivasi yang tinggi, terurus. Okey, boleh tak abang ceritakan sikit bila abang start bermain bola sepak CP ni? Permulaan karier. Okey, secara keseluruhan ini adalah tahun ketiga saya menyertai bola sepak CP lah. So dalam dunia CP, bola sepak CP ni saya masih baru lagi, masih fresh lagi lah. So sebelum ni ada kejohanan lain yang Adre pernah join? Saya main daripada kecil. Orang tua saya sendiri adalah seorang coach. Okey. Jadi pengalaman tu banyak lah, tapi lebih kepada pengalaman normal lah. Piala Belia Rakyat, Piala Presiden, Liga KL, dan 3 tahun yang sebelum ni baru saya didedahkan dengan bola sepak CP. I see. Okey, sebagai kapten, antara tugas kapten ni selain daripada pengurus, coach, kapten juga orang yang bertanggungjawab untuk bagi semangat dekat kawan-kawan. So atas padang tu macam mana abang tengok motivasi kawan-kawan sepasukan? Mereka ada masa kalau macam contoh penat, dia ada down sikit ke? So apa peranan abang yang abang boleh bantu mereka? Okey, biasanya benda-benda ni motivasi, dari segi motivasi semua tu saya handle bermula daripada luar padang, kerana dalam padang saya lebihkan kepada disiplin. Faham. Dan untuk mengelakkan apa-apa masalah lah.
Dan Alhamdulillah setiap players yang ada, sama ada dalam padang ataupun di bangku simpanan, masing-masing adalah profesional dan dengar cakap. Jadi mudah untuk control spirit of the game. Wow, semangat. Saya dengar abang ada bercakap pun semangat dia ada. Okay, actually kalau dalam waktu di luar bola sepak, abang ada kerja full time ke? Pemain-pemain lain macam tu juga ada kerja full time ke? Ya, sama. So untuk kejohanan ni khas dapat cuti lah. Tak ada masalah ke untuk dapatkan cuti? Tak ada masalah sebab kita ada persatuan yang sanggup membantu. So dari segi surat perlepasan apa semua kita dapat awal. Jadi tak ada masalah. Dan segala masalah pun kalau ada, players akan utarakan kepada saya dan saya direct kepada pengurusan. Jadi setakat ni Alhamdulillah semua tak ada masalah, tak ada isu lah. Okay, jadi saya ada bercakap dengan Tuan Mizi. Dia kata support terutamanya dana lah agak sebenarnya kurang lah. Kalau macam abang sebagai player, sebenarnya apa harapan abang terhadap orang ramai untuk menerima bola sepak CP ni bang? Dia pada saya adalah pendedahan kepada umum mengenai bola sepak CP ni. Jadi sebenarnya tak ramai yang aware tentang bola sepak CP ni. Jadi dengan adanya iklan seperti macam ni, temu ramah, interview dan pendedahan daripada golongan-golongan tertentu, ini akan dapat membantu orang ramai untuk mengenali bola sepak CP ni. Dan of course kami sendiri ada tanggungjawab untuk membawa sesuatu reputasi, terutama dari kejohanan lah, termasuk kejohanan kelab dunia ni. Mungkin kalau nanti ada result yang baik, lepas tu mungkin akan lebih banyak publicity lah dapat. Betul, insya-Allah. Okey, kalau kita bercerita tentang kejohanan yang kita nak datang ni bang. Abang cakap semalam ada satu sesi macam analisis dia. Boleh ceritakan macam mana, apa yang dibuat dalam sesi analisis pihak lawan tu, apa yang dapatan dia bang? Okey, sesi ni melibatkan pemain dan barisan kejurulatihan lah. Coach Abu Bakar Yahu dan juga assistant coach Loh. Jadi kami tengok game World Cup dan game-game yang sebelum ni, di mana kita hanya melihat lawan yang berada dalam kumpulan kita dan juga lawan yang menyertai pertandingan kelab dunia ni. Jadi kita tahu what to expect in the future, what to expect in the tournament. Dan kita study dia punya gameplay, movement, dan kita buat drill di padang macam mana untuk mengatasi kelab-kelab yang kuat macam tu. Jadi kami yakin memang kami mempunyai reputasi untuk sekurang-kurangnya sampai ke final, insya-Allah. Dari segi kualiti yang abang sebab yakin tu kan, apa yang kualiti yang tim kita ada yang abang buatkan abang rasa kita memang boleh sampai final? Okey, untuk pengetahuan, sebelum saya join, sebenarnya ramai lagi rakan-rakan lain yang agak junior dalam tim ni. Okey. Saya juga main untuk Malaysia, bola sepak CP. Kalau kita nak bandingkan prestasi daripada skuad sebelum ni, jauh beza kekuatan dia. Dan player-players yang kita ada adalah player-players yang dah biasa main dalam Liga Normal. Dan kita ada macam-macam kelebihan lah untuk setiap player. Kita ada scoring machine, kita ada mastermind, kita ada arkitek kita, dan semuanya biasa main dalam liga-liga biasa. Saya dengar pun teruja ni, meyakinkan. Okey, kalau dalam 8 pasukan bertanding tu, tolak Malaysia 7 lah. Siapa pencabar terkuat ya? Okey, kita sebenarnya dalam grup yang maut. Kita satu grup. Kumpulan kita ni grup maut lah. Spain, England tadi England dan US. Tiga-tiga ni yang ada ranking top 10 dunia lah. I see. So yang paling kuat sebenarnya, yang paling mencabar abang rasa? Yang paling mencabar bagi saya US lah, sebab World Cup yang minggu lepas US berjaya masuk ke semi final. Wow. So pasukan pemain-pemain tu masih bertanding untuk kelab jugalah. Yang daripada pasukan World Cup tu ramai juga yang akan bertanding dalam kelab. Kita tak tahu, tapi kita prepare for the best lah. Okey, faham. Jadi kat situ nampak cabaran yang bakal dihadapi oleh pasukan CP Kelab Bola Sepak Selangor ni. US, Spain dan England dalam satu grup. Wow. Okey. Kalau macam abang atas padang tu main posisi mana? Saya midfield. Dan dalam, kalau abang cakap siapa yang tonggak dalam tim kita ni yang akan banyak dikawal ke, akan dijaga ke, siapa nanti? Adakah abang sendiri yang jadi tumpuan orang pihak lawan? Biasanya macam tu. Tapi bagi saya personally, setiap player adalah penting. Saya tak boleh buat gol kalau tak ada tukang sapu keliling saya, baru saya boleh buat kerja. Betul.
again bola sepak tu game satu pasukan lah. Ya, betul. Alright, okay. So harapan abang, tadi abang dah cakap sampai final, tapi harapan daripada rakyat Malaysia, abang harapkan macam selepas balik pada Piala Dunia mungkin akan ada lebih individu yang tampil ke depan untuk join. Ada tak pemain-pemain yang abang tahu dekat luar yang boleh main tapi belum join ke macam tu, mungkin diorang tak berani? Apa harapan abang untuk mereka? Harapan saya lebih kepada pendedahan lah. Jadi bila sukan bola sepak CP ni semua orang dah kenal pasti, jadi di situ banyak benda yang kita boleh develop dari segi volunteering work, dari segi pelibatan players baru yang tak pernah tahu tentang kewujudan bola sepak CP ni. Dan sebab itu langkah yang terbaik bagi saya adalah dengan mewujudkan akademi lah. Faham. Seperti negara-negara lain. Negeri lain semua dah buat benda tu, ya? Betul. Okey. Saya tertinggal satu tadi sebab saya tanya dengan Tuan Mizi, dia kata sukan ni pun macam terapi juga. So saya nak tanya pemain sendiri, macam abang tengok kawan-kawan, memang apa kelebihan perubahan bila mereka bergiat aktif dalam sukan macam ni bang? Okey, sebagai seorang player, observation yang saya dapat berdasarkan pemerhatian dari sudut seorang player. Jadi mula-mula kita nampak bila player fresh player join, dia ada takut-takut, dia ada, saya sendiri sebagai seorang OKU saya faham benda tu. Jadi selepas sesi training, bila kita bagi dia peluang dan kepercayaan di dalam padang, sedikit demi sedikit mereka lebih confident untuk menghadap dunia luar. Dan ya. Saya dari minit pertama bercakap dengan Abang Adri tu, saya dapat rasa dia punya semangat. Saya harap semangat ni dapat diterjemahkan atas padang nanti dan bawa pulang kejayaan yang besar dan mengharumkan nama Malaysia. Terima kasih Abang Adri kerana sudi berkongsi idea, berkongsi cerita bersama Harimau Malaya. Dan terima kasih juga kepada anda semua fans Harimau Malaya. Jangan lupa untuk download apps kami, subscribe lah YouTube channel kami, okey. Kita nak kejar 100k hujung tahun ni, okey. Dan follow semua media sosial, ada Facebook, Twitter, IG dan juga TikTok juga, okey. Salam bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.